itu ikhtiar, usaha sendiri, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memilih para rasul. Sebab itu kalau kita kata seseorang itu usaha untuk jadi rasul, itu salah. Di dalam surah Al-Hajj ayat 75, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati wa rusula wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya daripada malaikat dan daripada kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala yang memilih, bukan para rasul itu berikhtiar. Kita tak boleh ikhtiar nak jadi rasul ataupun nabi, tak boleh. Maka sebab itu rasul yang perlu kita imani adalah kita perlu tahu bahawa rasul-rasul ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasul itu ada banyak, banyak yang tidak terkira. Para ulama kata banyak. Cuma kalau kita nak ambil satu jumlah, adalah disebut dalam riwayat yang tak begitu kuat, jumlah rasul itu dikatakan ada 313 rasul. Yang mana setiap nabi itu belum tentu rasul. Maknanya daripada nabi yang dipilih, ada sejumlahnya dilantik sebagai rasul, yang disebut jumlahnya 313. Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi yang disebut 124,000. Yang muktamadnya jumlah itu wallahu a'lam, tak tahu berapa banyak. Allah Ta'ala mengutuskan setiap tempat mesti ada rasul. Kalau kita tengok zaman Nabi Musa AS, Allah utus 2 rasul, Musa dan Harun. Kemudian selepas kewafatan Nabi Musa, Allah Ta'ala lantik Nabi Yusha. Allah lantik para nabi yang tidak putus-putus kepada kaum Bani Israel. Kerana Israel ni terlalu keras kepala. Nabi Musa AS minta tunggu sekejap sahaja di kaki bukit Tur Sina, nak naik, nak minta, nak dapatkan wahyu kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba mereka telah kufur, mereka telah menjalankan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, iaitu syirik, menyembah patung lembu yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sentiasa mengutuskan Nabi dan Rasul. Tinggal lagi apa beza Nabi dan Rasul. Kalau dahulu kita faham secara mudahnya Nabi itu adalah, Rasul itu adalah pilihan Allah Ta'ala yang mana diwajibkan untuk menyampaikan. Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Itu satu level pertama untuk kita faham itu. Tetapi yang lebih tepat yang dibincang oleh para ulama, Taftazani, Imam Al-Iji dan sebagainya, bincang tentang takrif bagi Rasul dan para Nabi. Apa beza Nabi dan Rasul? Secara umum kita faham Nabi itu dipilih oleh Allah Ta'ala. Tak semua Nabi jadi Rasul. Maka ada sebahagian Nabi yang dilantik sebagai Rasul. Apa fungsi Rasul yang membezakan dengan Nabi? Maka Nabi itu adalah satu orang yang dipilih untuk membimbing kaumnya pada tempat itu. Setiap Nabi dan Rasul diutuskan sebagai pemimpin kepada kaum tersebut. Maknanya Allah Ta'ala tidak membiarkan satu tempat itu kosong daripada nubuwah, kosong daripada bimbingan wahyu. Kerana Allah Ta'ala sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takkan bila Allah Ta'ala kata dia cipta untuk mentauhidkan Allah, tetapi Allah membiarkan satu zaman tidak ada Nabi. Maka sebab itu satu pandangan para pengkaji mengatakan bahawa setiap zaman mesti ada Nabi dan Rasul. Kalau tak ada Rasul, paling kurang ada Nabi. Dan sebab itu kadang-kadang ada setengah pengkaji yang lebih jauh, dia kata pengasah kepada ajaran-ajaran agama lain,
yang diagung-agungkan, didewa-dewakan, sebenarnya dia dulu kemungkinan besar adalah Nabi. Cuma selepas pada dia tinggalkan, kemudian pengikutnya makin lama makin menyeleweng, makin mengubah agama, maka last jadi mereka makin lama makin terpesong daripada ajaran sebenar. Jadi ada satu keadaan ini. Ada yang kata, alah saya tak sebutlah agama apa, sebab takut zaman sekarang tak boleh hatta 3A lah, hatta itulah, hatta inilah, bahaya. Jadi adalah agama-agama, kalau kita kaji pun dia, kalau kita kaji kepada pengasas agama itu sendiri, dia ada satu bentuk yang dilihat seolah-olah dia itu Nabi, seolah-olah dia itu Nabi yang mendapat wahyu. Tapi lama-kelamaan dia dah jadi menyeleweng, menyimpang daripada kebenaran. Maka inilah yang kita kata setiap tempat, setiap zaman itu pasti ada Nabi dan Rasul. Dan boleh jadi di tanah Melayu kita ni dulu pernah ada Nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik, sebelum ini boleh jadi ada Nabi. Boleh jadi. Atas dasar teori, para ulama kata setiap tempat itu pasti ada Nabi. Tetapi tidak ada bukti yang jelas lah. Cuma kita kata setiap tempat itu boleh jadi ada Nabi, sebab Allah tak akan membiarkan. Kalaulah kita kata andaian ada tempat yang Allah Ta'ala biarkan, tak ada Nabi, tak ada Rasul sampai pada mereka, maka orang-orang yang begini, mereka ini adalah orang-orang yang disebut sebagai ahli fatrah. Ahli fatrah. Mereka ini orang-orang yang tidak mendapat bimbingan wahyu. Tak ada Nabi, tak ada Rasul di kalangan mereka. Jadi mereka ini hidup secara tidak ada bimbingan, secara agak kehutanan. Mereka tidak ada satu bimbingan yang jelas, melainkan tutup umum ataupun para peramal dan sebagainya, itu sahaja. Dan ramalan-ramalan yang ikut hati dan sebagainya, itu sahaja. Panduan-panduan orang tua tidak ada secara jelas kepada pegangan mereka. Maka orang-orang yang ini disebut sebagai ahli fatrah. Kerana Allah SWT sebut, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Tidak kami mengazabkan satu kaum, melainkan kaum itu diutuskan Rasul pada mereka. Maksudnya kalau tak diutuskan Rasul, tidak diazab. Jadi boleh jadi ada tempat yang tidak diutuskan Rasul. Sebab kalau kita nak tengoklah dalam sirah, zaman Nabi Ismail dengan zaman Nabi Muhammad itu ratusan tahun. Lama. Tak ada orang boleh tentukan berapa tahun yang sebenar. Sehingga kalau kita selusuri nama bapa-bapa Nabi, bapa, ratu, moyang apa semua, dia akan habis pada Adnan. Habis pada Adnan. Habis pada Adnan, atas tu bukan bin Ismail, bukan direct bin Ismail. Atas lagi nak boleh sambung kepada Ismail, nak boleh sambung kepada Ibrahim, jauh. Jadi kalau kita fikir, adakah ketika itu zaman Nabi Ismail wafat, zaman Nabi Muhammad dibangkitkan jadi Rasul, zaman yang ada ni satu zaman yang sangat jauh. Ada pembangkit Ismail, boleh kita kata setiap zaman itu ada Nabi. Sebabnya kita tengok, memang Allah Ta'ala utus Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha, kemudian ada beberapa Nabi lagi yang diutuskan selepas pada itu. Ada yang diutuskan sebagai Rasul dan sebagainya. Jadi maknanya Nabi Ismail itu banyak Nabi dan Rasul. Tapi dekat zaman Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail ini ada satu kekosongan yang sangat jauh. Boleh jadi ada Nabi, boleh jadi tak ada Nabi. Tetapi kalau tak ada Nabi, dia jadi ahli fatrah. Kalau ada Nabi yang mereka ingkar, maka mereka ini adalah golongan-golongan yang dikira sebagai syirik, musyrikin. Maka sebab itulah kita kena faham perkara-perkara seperti ini supaya kita tak tersilap. Bila kita membahaskan tentang ibu bapa Nabi SAW, ibu bapa Nabi wafat sebelum Nabi SAW dilantik sebagai Rasul.
Ibu bapa Nabi wafat sebelum ibu bapa sebelum dilantik sebagai Rasul. Maka sebab itu bila kita kata mereka ini belum dapat Nabi, belum dapat wahyu, belum dapat Rasul yang dapat membimbing mereka, tak ada. Maka sebab itu bila kita kata begitu, maka ianya menunjukkan bahawa ada kekosongan. Bila ada kekosongan itu, maka pandangan yang lebih untuk kita pegang adalah ibu bapa Nabi adalah ahli fatrah. Orang-orang yang ahli fatrah, yang tidak ada Nabi dan Rasul ataupun wahyu yang tinggal. Yang ada adalah campur bau, yang ada adalah ajaran-ajaran yang tak tahu ketepatannya dan sebagainya. Maka inilah yang menyebabkan mereka ahli fatrah. Ahli fatrah ini ada beberapa pandangan ulama. Satu pandangan ulama, mereka terus masuk syurga. Ahli fatrah terus masuk syurga sebab mereka tak diazab, terus masuk syurga. Yang kedua adalah mereka akan diuji di akhirat. Di akhirat mereka akan diuji. Contohnya mereka akan diuji, wahai ahli fatrah, masuklah kamu ke dalam neraka. Mereka semua tunduk dan patuh dengar masuk neraka. Tapi kalau ada orang bangkang, dia kata, wahai Allah, aku tak buat dosa, pasal apa aku kena masuk neraka? Maka ada orang bangkang, ada orang yang setuju. Orang yang redha. Orang yang redha ni dia masuk syurga, orang yang bangkang tu masuk neraka. Itu satu pandangan. Pandangan yang lain mengatakan bahawa mereka masuk syurga sebagai pembantu kepada orang-orang syurga. Takkan nak sama orang yang kuat ibadah begitu gini dengan nak boleh masuk syurga. Mereka ni hidup dalam keadaan jahiliah, dalam keadaan durhaka, dalam keadaan maksiat apa semua, masuk syurga juga. Takkan sama kedudukan. Maka mereka ini sebagai orang-orang yang membantu, ataupun kita sebut sebagai orang-orang yang berkhidmat kepada ahli-ahli syurga. Lebih baik jadi ahli khidmat pada orang syurga daripada masuk neraka. Jadi itu beberapa pandangan tentang ahli fatrah. Kemudian apabila kita membicarakan tentang Nabi dan Rasul ini, maka hendaklah kita tahu bahawa Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan khusus. Bila Allah Ta'ala pilih ni, dia bukan duduk ramai-ramai dalam manusia ramai-ramai tu, cari seorang yang soleh, cari seorang yang baik. Tak, bukan begitu. Allah Ta'ala memang dah atur cantik dah. Setiap Nabi dan Rasul tu memang dia itu adalah orang yang terpilih. Ciptaan dia ciptaan terbaik, suaranya suara terbaik, akhlaknya akhlak terbaik, kebijaksanaannya kebijaksanaan terbaik. Setiap Nabi dan Rasul. Sebab itu kalau kita kata suara yang paling sedap didengar, iaitulah suara Nabi Daud. Ketampanan yang paling indah adalah Nabi Yusuf. Tetapi kalau kita kata sebenarnya semua Nabi dan Rasul itu tampan dan suaranya sedap. Tinggal lagi apa yang ditonjolkan pada zaman itu. Yang ditonjolkan pada zaman itu Nabi Yusuf dengan ketampanannya, Nabi Daud dengan keindahan suaranya. Kata para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaranya indah melebihi Nabi Daud dan tampannya lebih melebihi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah suatu kepercayaan yang mesti kita pegang. Kerana Allah Ta'ala sentiasa melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Dan para nabi ini bila kita kata ada kelebihan para nabi itu antaranya maksum, kemaksuman. Cuma yang menarik kalau kita buka kitab-kitab khasais, kitab-kitab keistimewaan Nabi ataupun fadail Nabi, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapat tahu rupa-rupanya walaupun semua rasul itu maksum, tetapi yang tahu kemaksuman mereka hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena tahu. Rupa-rupanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Musa, Ibrahim sampai habis tu, semua tu tidak tahu kemaksuman mereka. Mana para ulama kata? Para ulama kata ketika berada di pada mahsyar,
manusia menunggu selama 50,000 tahun. Lama menunggu di padang mahsyar. Macam-macam azab. Nabi kata setiap orang akan menghadapi pada mahsyar itu bergantung kepada amalan masing-masing. Ada orang yang peluhnya sampai ke buku lali, ada orang yang peluhnya sampai ke lutut, ada orang yang peluhnya sampai ke telinga dan sebagainya. Ada yang lemas dengan peluhnya. Maknanya apa? Lama menunggu tu. Peluh tu menitik sampai ada orang yang lemas dengan peluh mereka. Jadi mereka berpakat nak cari Nabi dan Rasul untuk minta hajat. Jadi bila minta dengan Nabi Adam, Nabi Adam kata, dulu aku dilarang daripada satu pohon tapi aku buat juga. Sekarang ni nafsi, aku fikir dosa aku. Aku duk risau dengan diri aku. Bila jumpa Nabi Nuh pun cakap benda sama. Aku ada doa, satu doa yang pasti makbul, tapi aku dah guna ke atas umat aku. So dia takut benda tu dosa. Jumpa Nabi Ibrahim kata, aku dulu pernah menipu. Menipu dia tu tak berdosa, tapi dia rasa takut lah. Kan kita dengar cerita Nabi Ibrahim AS, suatu hari bila ada perayaan besar-besaran, orang pergi ke kota, tinggallah rumah ibadat. Maka bila dah tinggal rumah ibadat, Nabi Ibrahim bawa satu kapak, habis dia hancurkan semua berhala. Dan dia tinggalkan satu berhala paling besar, dia gantungkan kapak itu di leher berhala tersebut. Bila orang paginya tengok habis berhala mereka hancur, mereka kata tak ada orang lain, Ibrahim punya pasal ni. Mereka panggil Ibrahim. Bila panggil Ibrahim, Nabi Ibrahim kata, pasal apa kamu tanya aku? Kenapa tak tanya kepada berhala paling besar? Kapak ada dengan dia kan? Kapak tu ada dengan dia. Mungkin dia cemburu kamu sembah yang lain daripada dia. Maka orang berkata, hei Ibrahim, tu patung, dia mana boleh bergerak? Nabi Ibrahim kata, dah kalau kamu tahu dia tak boleh bergerak, tak boleh buat apa, pasal apa kamu sembah dia? Senyap. Maka itu penghujahan Nabi Ibrahim. Tapi dia kata pernah dia menipu satu kali dalam hidup dia pernah menipu. Maka dia kata, nafsi, aku pun risau dalam keadaan diri aku. Jumpa para Nabi dan Rasul, mereka kata nafsi. Maka apabila jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah Rasul yang diampunkan dosanya sebelum dan selepas. Takkan Nabi lain tak diampunkan? Nabi lain diampunkan. Kita yang tahu. Sebab Nabi Muhammad bagi tahu. Kita pun tahu, tapi Nabi dan Rasul lain tak tahu. Umat-umat mereka tak tahu Rasul mereka itu diampunkan dosa dulu dan akan datang. Kemaksuman sebagai seorang Rasul itu tidak diketahui, melainkan diketahui oleh Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad ni dia tahu. Kalau kita perasanlah dalam hadis ni, sebenarnya yang dijumpai oleh umat manusia ketika itu adalah Rasul Ulil Azmi. Rasul Ulil Azmi. Rasul Ulil Azmi ni, ada setengah ustaz dia kata dalam majlis presiden Rasul-Rasul, 5 orang presiden dia. nak kata hebatnya 5 Rasul ni. Tapi kalau kena dengan Wahabi, pening kepala kita nak jawab kan. Jadi Rasul Ulil Azmi ni, Nabi dia sebut Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Semua 5 ni Rasul Ulil Azmi. Dan mereka dalam hadis tersebut jumpa Nabi Adam. Jadi 6 orang yang mereka jumpa. Nabi Adam dulu jumpa, baru Nabi Nuh, baru Nabi Ibrahim dan sebagainya. Kenapa 5 ni? Sebab itu ulama bincang, adakah mereka jumpa 5 orang ni sahaja, ataupun sebenarnya mereka jumpa semua Rasul? Tu. Adakah mereka jumpa 5 orang ni sahaja ataupun 5 Rasul? Makna kalau jumpa semua Rasul, nak jumpa last kali dengan Nabi Muhammad tu lama.
Ada yang ulama kata jumpa enam rasul ni. Enam rasul ni, Nabi Adam sampailah ke Nabi Muhammad. 6 rasul ini yang dijumpai oleh para manusia ketika itu. Itu Nabi Adam dan 5 rasul ulil azmi. Mereka ini dicari oleh penduduk padang mahsyar. Lama sangat duduk pada mahsyar, 50,000 tahun. Kita tak boleh terfikirlah. Hidup nak fikir hidup 100 tahun pun tak tercapai di akal. 50,000 tahun di padang mahsyar. Maka sebab itulah sekali jumpa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala makbul. Jadi yang diketahui kemaksuman itu hanyalah Nabi Muhammad dan umatnya. Itu kelebihan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para rasul sebelum ini mereka jawab benda sama. Nafsi, 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 nafsi. 5 rasul sebelum ni semua jawab begitu. Sebab itu dalil orang kata, mana dalil Nabi Muhammad itu diampunkan dosa? Itu dalil yang famous. Ketika Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Nabi, wahai Rasulullah, pasal apa solat sampai bekak kaki ni? Bukankah kamu diampunkan dosa yang dahulu dan yang akan datang? Maknanya dalil itu jelas. Nabi dah diketahui. Itu kelebihan Nabi. Nabi mengetahui bahawa dia itu diampunkan dosa dahulu dan akan datang. Nabi lain tak tahu. Sebab itu Nabi lain dia takut. Nabi lain semua kata, pada hari ini Allah Ta'ala murka yang tidak pernah berlaku sebelumnya dan takkan berlaku lagi pada masa akan datang. Itu mereka takut. Maka sebab itu yang mengetahui kemaksuman ini adalah Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Banyak kelebihan Nabi Muhammad dan umatnya Allah Ta'ala bagi banyak. Antaranya pernah ketika berlaku proses hisab, mizan dan sebagainya, ditanya seorang demi seorang Nabi dan Rasul, adakah kamu menyampaikan? Ditanya. Rasul tanya. Kita ni tak jadi Rasul pun takut dah. Nabi dan Rasul ditanya. Antaranya diriwayatkan Nabi Nuh ditanya, wahai Nuh, adakah kamu menyampaikan? Adakah dia menyampaikan risalah kerasulannya, syariat-syariatnya? Maka Nabi Nuh kata, ya, aku dah sampaikan. Lalu Allah Ta'ala tanya, wahai Nuh, ada ke tidak orang yang boleh bersaksi ke atas kamu? Nabi Nuh kata, ada, umat aku. Tapi kita tahu hidup Nabi Nuh ni 1000 tahun, yang beriman padanya hanya beberapa orang sahaja. Ketika dibawa umat Nabi Nuh, tanya, wahai umat Nabi Nuh, adakah Nuh telah menyampaikan? Umat Nabi Nuh yang berada di padang mahsyar itu mengatakan, tidak, wahai Allah. Ui, dahsyat. Orang sekali jahat di padang mahsyar pun jahat, sanggup menipu depan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah lebih mengetahui. Tapi jahatnya umat Nabi Nuh. Patut padan dah memang kena bala begitu. Di padang mahsyar pun sanggup berdusta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, siapa yang boleh jadi saksi kepada kamu? Umat kamu berdusta ni. Umat kamu ni habis menolak, menafikan dakwaan kamu. Macam mana? Kamu siapa jadi saksi kamu? Yang boleh menjadi saksi aku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi saksi. Sebab tu ibu bapa mesti mengajar sirah kepada anak-anak. Ibu bapa mesti ajar sirah. Saya masa kecil dulu, mak ayah akan hantar ke rumah nenek saya pada hujung minggu. Jumaat Sabtu kami akan duduk rumah nenek. Nenek saya ni dia buta, kencing manis. Saya na'udzubillah min zalik. Nenek saya tu kencing manis, dia buta, tak nampak mata. Tapi memang hujung minggu pergi hantar sana. Bila pergi sana, nenek saya akan cerita daripada cerita. Sebelum dia buta, dia dah hafal sirah Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dan kami duk dengar cerita tu. Nabi Adam macam mana, Nabi Idris macam mana, dia duk cerita. Dan saya belajar solat pun daripada nenek saya.
habis semua pahala saya solat tu dapat pada nenek saya. Sebab orang yang mengajar ni dapat bekal, dapat saham daripada orang yang mengamalkan. Jadi dia cerita satu persatu. Cerita satu persatu. Kita kena ada begitu. Jangan duk pasang TV je dengar je, tak. Kita sendiri kena ajar pada anak-anak kisah para nabi dan rasul. Sebab apa? Dalam Al-Quran ada surah Nuh. Ada surah Nuh. Dan beberapa tempat selain daripada surah Nuh diceritakan tentang kisah Nabi Nuh AS. Sebab itu kalau ditanya di padang mahsyar, siapa yang boleh menjadi saksi kamu wahai Nuh, maka Nabi Nuh kata, Nabi Nuh kata, dah umat dia semua berdusta ni. Nabi Nuh kata, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi saksi dakwah Nabi Nuh itu telah disampaikan. Ini adalah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita kena tahu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ditanya sekarang, saya buat kuis tertutup, siapakah Rasul pertama dan Rasul yang terakhir? Bukan nak suruh senarai semua, tak. Tanya yang pertama, yang terakhir, dua namanya. Semua orang boleh jawab. Rasul pertama adalah Nabi Adam, Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tapi di sana ada ajaran golongan Wahabi yang mengatakan bahawa Rasul pertama adalah Nabi Nuh dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menafikan Nabi Adam dan Nabi Idris sebagai Rasul. Sedangkan ijma' ulama mengatakan bahawa Rasul yang wajib diimani ada 25 orang, bermula daripada Nabi Adam, Idris sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kata akidah berbeza, syariat berbeza. Mereka tidak lagi membawa manhaj ahli sunnah wal jamaah. So kita kena faham betul-betul. Kita duk kata kita dulu hafal 25, pasal apa belajar dengan kelompok ni jadi 23? Itu dia jadi lain. 23 je Rasul yang wajib diimani oleh kumpulan ini. Kita berpegang bahawa 25 Rasul, daripada Nabi Adam, Idris, Nuh sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasalnya kelima-lima Rasul ini disebut namanya dan ceritanya di dalam Al-Quran dan hadis. Dan mereka ini ada dianggap sebagai Rasul. Sebab barang siapa yang menafikan salah satu daripada 25 Rasul ini, disebutkan oleh ulama-ulama akidah, disebutkan oleh Mullah Ali Al-Qari, siapa yang nafikan salah satu daripada 25 Rasul ini, maka dia boleh menjadi kufur, boleh jatuh kufur, bahaya. Sebab 25 Rasul ini telah ijma' ada dalam Al-Quran, tak boleh dinafikan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengkaitkan, mengatafkan, menghubungkan Nabi Adam dan Nabi Nuh, yang menunjukkan taraf Nabi Adam sama dengan taraf Nabi Nuh, iaitu dua-duanya adalah Rasul. Ini ulama-ulama akidah dah sepakat bahawa Nabi Adam, Idris itu adalah Rasul. Jangan kita terperdaya dengan satu ajaran yang baru yang menafikan kerasulan Nabi Adam dan Nabi Idris. Kesemua Rasul mempunyai sifat-sifat wajib. Yang kita tahu sifat wajib ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, ini semua wajib ada pada setiap Rasul. Dia tak ada Rasul yang bodoh, dia tak ada Rasul yang menyembunyikan ilmu, dia tak ada Rasul yang khianat, tak ada. Semua Rasul ada 4 sifat ini. Yang tabligh bukan kata semua yang dia ada dia bagi tahu, tak. Dia hanya menyampaikan apa yang disuruh sampai. Kita kena faham, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ada banyak benda yang dia tahu, tapi sebahagian benda ada 3 keadaan. Satu, disuruh untuk sampai. Apa yang disuruh untuk disampaikan, tengok dalam hadis, semua itu disuruh untuk sampai. Yang kedua, diberi pilih untuk disampaikan. Apa yang diberi pilih untuk disampaikan, tengok dalam hadis, ada beberapa keadaan Nabi gembira, Nabi pun berkongsi satu perkara.
Bila Nabi gembira dengan sahabat ni, Nabi kongsi satu perkara. Ada sebagainya tentang sirah, tentang sejarah hidup umat yang lampau. Nabi tahu, cuma Nabi tak cerita. Tiba-tiba ada masa Nabi cerita. Itu antara perkara yang diberi pilih untuk Nabi sampaikan ataupun tidak. Yang ketiga ini adalah Nabi tidak disuruh untuk menyampaikan. Banyak banyak. Antaranya Nabi SAW kata, kalaulah kamu tahu perkara yang aku tahu, nescaya sedikit ketawanya dan banyak menangisnya. Kita tak tahulah apa yang Nabi tahu, tapi kalau kamu tahu apa yang aku tahu, mestilah kamu ni sedikit ketawa, banyak menangis. Antaranya lagi, siapa yang tahu kelebihan saf yang pertama, pasti mereka akan mengundi untuk mendapatkan saf yang pertama. Tak tahu kita, tapi Nabi tahu. Maka ada beberapa perkara yang Nabi tahu tapi tidak diberitahu kerana tidak diizinkan untuk memberitahu. Jadi tabligh ini menyampaikan apa yang disuruh untuk diberitahu. Adakah Nabi Rasul tabligh? Nabi tidak tabligh ke? Nabi itu adalah orang yang mengamalkan syariat Rasul sebelumnya. Makna kalau Nabi satu Rasul sudah ada di zaman itu, sudah ada syariatnya, kemudian bila dah wafat Rasul itu, dia menggantikan. Contoh Nabi Yusha menggantikan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam hidup, dia ada syariat dia ada kitabnya, dia ada perundangan yang tersendiri. Ada banyaklah yang berbeza dengan kita. Antaranya, kalau orang yang bertaubat daripada kesyirikan kena bunuh diri. Tak ada dalam syariat kita. Syariat Nabi Musa ada. Dalam syariat Nabi Musa, kalau ada najis pada pakaian, tak boleh dibersihkan, kena potong buang. Susahlah sikit sebab dia berhadapan dengan Israel yang degil. Maka sebab itu umat Nabi Musa dah ada syariatnya. Yang menggantikannya Nabi Yusha. Nabi Yusha bukan Rasul, dia hanya Nabi. Maka Nabi Yusha ini adalah orang yang mana mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. So dia tak ada syariat baru. Itu beza antara Nabi dan Rasul. Dan disebutkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai Rasul, ada beberapa Nabi yang dihantar untuk berdakwah dan ada yang dibunuh. Itu disebutkan dalam surah Yasin. Disebutkan oleh para ulama mufassirin, ada yang dihantar. Itu adalah Nabi yang mana membawa syariat Rasul sebelumnya, yang mana mungkin adalah syariat Nabi Ismail alaihissalam. Jadi setakat itu dulu perkongsian kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.